Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Hazrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wal mursalin awliya was salihin wa syuhada wal ulama wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma ila arwahi walidina wa muallimina wa usratina wa ikhwanina wa ashabina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa khususan ila musannifu hadzal kitab syai'un illa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma ansur juyushal muslimin, Allahumma ansur jama'atil muslimin, Allahumma ansur mujahidin mustad'afin wal mazlumin fi kulli zaman wa kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita bertemukan sekali lagi dalam siri membedah kitab, membedah buku, ataupun boleh juga kita katakan tazkirah menggunakan buku Maza Ya'ni Intima' lil Islam. Apa artinya saya menganut agama Islam, yang sudah kita berhenti sampai memelihara lidah. Memelihara lidah. Memelihara lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mestilah Muslim di sudut akhlak. Yang sudah kita dah berbicara tentang Muslim, sifat-sifat seorang Muslim. Pertama, bersifat warak dari melakukan perkara-perkara yang syubhat. Yang kedua, menundukkan pandangan. Dan yang ketiga pada hari ini kita sambung lagi dengan tajuknya memelihara lidah. Seorang Muslim hendaklah memelihara lidahnya daripada perkataan yang tidak memberi faedah, percakapan yang kotor, kalimah dan ibarat-ibarat yang keji dan cakap kosong, mengumpat dan mengadu domba. Ini melaga-lagakan orang lah. Senang cakap, kalau kita ni seorang Islam, lidah ni kita gunakan untuk cakap perkara yang baik. Segala perkara yang tak baik itu kita boleh elakkan. Kalau terlepas, cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat istighfar. Ketahuilah, kalau ikut Imam Nawawi telah mengatakan, ketahuilah bahawa setiap mukallaf mestilah memelihara lidahnya dari semua perkataan kecuali perkataan yang mengandungi maslahat. Apabila sama antara bercakap dengan diam, maka menurut sunnah hendaklah dia diam, kerana boleh jadi perkataan yang harus itu mendorong kepada perkara-perkara yang haram atau perkara yang makruh. Perkara seperti ini pada kebiasaannya amat banyak sekali. Keselamatan itu tidak dapat ditandingi oleh sesuatu. Maksudnya bila kata jaga lidah ni tuan-tuan, kadang-kadang walaupun dikatakan menggunakan lidah ni untuk bercakap pada satu perkara yang baik,
Tapi kalau kita rasa perkara yang baik itu boleh membawa kepada haram di pihak satu lagi, lebih baik kita diam. Contohnya orang yang bercakap bukan-bukan, kita tegur dia. Kalau jenis orang tu jenis kaki betah kan ada setengah orang dah salah pun tak nak ngaku juga. Sudahnya bawa benda tak baik, so lebih baik kita diam. Tak apalah, mengalah bukan kalah. Pegang tu je, mengalah bukan. Bila dia seorang anak katakan, kadang-kadang mak bapak ni kurang agamanya, kurang faham sikit, dia janganlah berkeras sangat, sudah jatuh anak derhaka, lebih kita diam. Diam. Begitu juga anak, jangan kata bapak, jangan kata apa. Begitu juga bapa dengan mak pada anak, kadang-kadang anak tu boleh jatuh dosa, lepas tu diam. Lepas tu satu ketika seorang guru lah, saya lupa namanya apa, orang lama, guru, bukan guru kita lah, saya cakap guru-guru mursyid ni lah, Pak Kiai, dia lebih suka, dia kalau belajar mengajar anak murid ni, dia lebih suka suruh anak murid dia angkat barang. Kau pergi ambilkan saya air, kamu pergi ambilkan saya ni. Sedangkan dalam pada masa yang sama, di tempat tu ada anak dia. Ni dengar anak-anak ni dengar. Bila anak murid tanya, kenapa Pak Guru tak suka nyuruh anaknya sendiri, kenapa suruh saya? Dia kata, kalau aku suruh kau tak buat, tak dosa. Tapi kalau aku suruh pada anak aku tak buat, takut jatuh dosa. Itu dia. Itu anak-anak kalau boleh, siapa yang anak-anak ni lah, siapa yang ada anak-anak ni lah cakap, apa yang mak bapak suruh tu cepat-cepat lah buat. Kalau lain lah kalau suruh buat maksiat, dia tak suruh buat maksiatnya. Jangan bertangguh, jangan beralasan. Baik. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahawa lidah itu boleh membawa keburukan dan pahat dan bala kepada seorang. Di antara sabdanya ialah yang berbunyi, wahal yakubbun nasu fin nari ala wujuhim illa hasaidul alsinatihim. Tidaklah hasil tuaian lidah manusia itulah yang telah mengembangkan muka mereka ke dalam neraka. Itu dia. Bukankah lidah kita ni menyebabkan kita masuk neraka? Itu maksudnya. Lepas tu kalau kita negur orang, berpada-pada cukup. Kita kena pegang satu, berpadukan suratul Asr, wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqq, dan berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Di samping kita ajak orang cerita benda yang baik, kita ajak orang bersabar. Dalam pada masa yang sama, kita pun kena bersabar. Sebab kadang-kadang yang biasanya membuat kita cakap lebih ni, cakap asalnya betul, sudahnya tak betul. Contohnya kita tegur orang, sudahnya jadi memalukan orang. Bila mana kita cakap tak, dia kaki betah, dia tak terima. Kalau diam tak sangat, dia kaki betah atau dia tak terima. Itu yang kadang-kadang kita, kau ni orang cakap dengarlah sikit, dah lah tak pandai, dengarlah ajar ni. Mula lagi. Itu kita nak. Orang Islam tu jaga. Lagi pula kita ni seorang da'i, itu semua nak kena jaga. Pendakwa ni cakap aje lah, tegur orang, ajak orang buat. Orang tak nak buat tu lantak dia lah. Lantak dia. Contohnya macam dalam kuliah ni kan, ramai-ramai kita cakap ni, kita dah cakap, kita dah beritahu, tak buat, tak apalah. Bukan kerja kita. Kerja kita nyampaikan. Cukup. Kerja kita nyampaikan. Baik. Tirmizi berkata, sabda Rasulullah SAW lagi, laisal mu'minuna bitta'ani wal la'ani walal fahishal badin bazi'a. Orang yang beriman itu bukanlah orang yang suka menuduh, suka melanat, suka bercakap kotor dan mengeji. Suka menuduh, suka melanat, suka cakap kotor dan mengeji orang. Tapi kena ingat, maksudnya hadis ni, hadis Rasulullah SAW ni bersifat Rasulullah cakap tu ikut suasana itu. Tapi kalau dah orang tu salah pun kita tak tegur, kita diamkan lagi. Sebab itu untungnya kita ni orang biasa, tak jadi pemimpin. Bila pemimpin, tingkah laku kita diperhatikan orang, dan orang akan tegur, orang akan tegur kita. Sebab itu kalau jadi imam, kan adab jadi imam. Apa dia mula-mula? Beri depan, apa kena buat? Istighfar kan? Astagfirullahaladzim,
Astaghfirullahalazim, tu kena minta ampun dulu. Kita pula yang dah faham kena begitu. Kalau ada hati kita yang tak puas hati dengan Pak Imam tu, kita kena redha. Kalau tak, dia tak boleh jadi imam kita. Tak boleh. Tu kena faham konsep imam. Sebab itu kalau kita kata bila kita cerita bab semayang ni, sebenarnya dalam semayang ni ada kena mengena kehidupan. Jatah dalam semayang ni ada kena mengena dengan politik. Cukup pada semayang je cukup. Baik. Sabda Rasulullah SAW, man kasura kalamuhu kasura saktuhu wa man kasura saktuhu kasura zunubuhu wa man kasura zunubuhu kanat naru awlabi. Siapa yang banyak cakapnya, banyaklah salahnya. Siapa yang banyak salahnya, banyaklah dosanya. Siapa yang banyak dosanya, maka neraka adalah paling utama baginya. Ini ingatan buat yang bercakap ke depan je lah. Yang ke depan ni bertahan bercakap banyak ni, ngajar orang sana sini. Tu kena ingat, paling banyak cakapnya, banyak salahnya. Siapa yang paling banyak salahnya, banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, maka neraka lah tempat paling utama bagi dia. Sebab itu kena kurangkan bercakap. Tapi janganlah terus tak bercakap. Bang, makan bang. Bang, kenapa bang? Tak sihat bang? Abang lapar ke? Masih syarat je. Syarat je. Bila pak? Abang, lagi bang nak ke mana tu? Main bibir. Jangan macam maksudnya cakap tu ala kadar lah. Gurau pun ala kadar. Jangan terus tak cakap. Kalau tahu itu okey lagi. Dengan tasbih ni, bang makan semua. Jangan macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Tapi ajak tu lepas tu dia. Apa dia? Saya pun tak boleh. Tapi ajak tu lepas tu dia ni. Okey, itu dia lisan. Ulang balik, sebagai seorang Islam, kita kena jaga apa tadi? Daripada perkara yang syubhat. Kedua, menjaga mata. Ketiga, menjaga lidah. Keempat, kita masuk yang keempat, malu. Malu. Orang Islam mestilah bersifat malu dalam semua keadaan. Tetapi sifat malunya tidak menghalang beliau dari menyatakan kebenaran. Itu sifat orang Islam. Cuba tiru perangai Rasulullah. Rasulullah kan malu. Tapi bukanlah malu pada malu tu maksudnya jangan buat satu tindakan tu berkira-kira lah. Tapi dah kalau ada orang pijak agama pun malu. Apa benda itu kan malu. Salah macam itu kan malu. Termasuk juga dalam pengertian malu itu perbuatan tidak campur tangan dalam urusan orang lain, menahan pandangan, ringan tulang, tidak meninggikan suara, berpada dengan apa yang ada setelah diusahakan, dan banyak lagi sifat-sifat lain. Tu dia malu. Macam-macam. Nampak orang tua buat amal banyak, yang muda malu. Bila yang muda malu apa buat? Buatlah. Jangan kutuk. Suami nampak isteri banyak ngaji, kita kena malu. Sebab isteri ni dah lah masak kat rumah, basuh baju, nyapu nyampak, banyak pula ngajinya, kita tak buat benda-benda macam tu. Malu. Bila malu, kita buat. Jangan, yang dahsyatnya ada orang dia punya malu tu dia tahan, dia buatlah apa-apa asal bininya tak boleh ngaji. Astagfirullah, dia pula ambil kerja setan. Ada orang macam tu, suami macam tu ada. Kalau nampak isteri rajin pergi kuliah, suami malu, pergilah kuliah. Janganlah awak kalau keluar rumah tanpa izin saya haramkan awak. Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lebih seorang je. Ni masing-masing ada buat bini ke? Tak kena tanya. Kena buat bini lah. Kalau tak nak buat bini, sama caranya balik kena cerita. Kalau tak, lebih baik buat bini. Kalau tak, lebih baik buat bini. Okey, baik. Ringan tulang, nampak orang buat kerja, kita malu, kita tolong dia. Itu yang masa dikatakan malu. Nak buat maksiat, kita malu.
Bukannya kalau kena puji, malu itu ya juga. Tapi malu ni banyak. Itu orang kata intipati sifat inti agama Kristian itu adalah kasih sayang. Dia kata kasih sayang lagi tinggi. Tapi intipati agama Islam tu boleh malu. Kita malu dengan Allah SWT. Di saat kita buat maksiat, Allah bagi lagi rezeki. Allah tu lebih baik daripada mak bapak kita tu. Maha baik. Bayangkan kita buat perangai dengan Allah je, Allah tak sekat udara, nak mampus. Bayangkan. Allah sekat udara, tak mati-mati, tapi Allah sekat daripada zuhur sampai ke asar. Dan asar sembahyang pun boleh. Macam ni, bayangkan. Orang dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Rahman tu Allah bagi pada semua, Rahim tu pada umat Islam. Itu dia. Baik. Telah diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW lebih malu daripada seorang gadis remaja. Rasulullah malu. Hebatnya, perempuan pun kalah dengan mana Rasulullah. Beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu lebih daripada 70 cabang atau lebih daripada 60 cabang. Kan kata aqaidul iman kan. Yang paling afdal ialah kalimah la ilaha illallah. Dan yang paling rendah ialah membuang sesuatu yang menyakitkan dari jalan. Dan malu itu salah satu cabang dari iman. Bila kita malu, kita akan malu nak buat maksiat. Kita malu dengan Allah, kita malu buat maksiat. Kita malu dengan mak bapak kita, kita akan cuba berusaha jaga nama baik mak bapak kita. Kita malu dengan anak kita, kita akan berusaha menjadikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita malu pada sahabat kita, maka kita akan cuba tiru apa amalan baik yang dia buat. Itu konsep malu. Itu maksudnya malu. Seorang perempuan yang malu dengan Allah SWT, malu dengan bapa, malu dengan masyarakat, dia akan jaga pandangan dia, dia akan jaga pergaulan dia, dia akan jaga jangan sampai menimbulkan fitnah. Begitu juga seorang lelaki, sama juga. Sebab itu kalau dikatakan ada salah satu kata aurat ni, orang perempuan ni bukan kata orang perempuan jika dia pakai tudung. Kalau lelaki kat sini ada yang rasanya handsome, siapa sini handsome? Ada tak? Dah tua, anak cicit pun derit handsome lagi, ada. Maka ketika tu kalau dia keluar, bini orang tengok dia pun tergila-gilakan dia. Dia kena tahu aurat. Ada. Zaman Rasulullah ada. Tak bohong. Orang perempuan tergila-gilakan dia sampai. Sebab tu kalau tak salah saya lah, saya pernah terbaca dalam kitab kalangan Imam Syafi'i. Orang lelaki, orang perempuan ni sampai part dia kena pakai niqab. Sampai niqab pun orang nampak cantik lagi, dia kena tutup aurat. Dia kena duduk rumah. Dan hukumnya sama pada orang lelaki. Kalau cantiknya orang lelaki itu menimbulkan fitnah, dia kena, itu yang pakai serban panjang tutup nampak mata je. Nampak mata tu biru pula. Lagi orang sakit jiwa tengok. Jangan harap lah Jawa tak merasa. Jawa tak merasa. Biru. Maka dia kena pakai niqab tutup mata habis. Dia kena pakai kain jangan. Dan macam tu pun sebab badan dia yang sadar, yang sasar, orang kenal nampak, maka dia kena duduk rumah. Baik lelaki, baik perempuan. Itu kena faham. Baik, dalam hubungan sifat malu ini, para ulama telah mengatakan sifat malu pada hakikatnya ialah satu sifat yang mendorong seseorang itu meninggalkan perkara yang buruk dan menghalang beliau dari mencuaikan hak orang lain. Itu dia. Malu akan menyebabkan kita tak berani nak buat perkara yang buruk. Sebab itu kalau kita tak malu dengan Allah, sekurang-kurangnya malulah dengan makhluk Allah. InsyaAllah dia akan bawa kita pada malu pada Allah. Sebab itu saya ingat ada ustaz saja, kalau kamu dah tak malu dengan Allah, duduk lagi dekat maghrib, dekat warung, dekat tepi jalan, kurang-kurang malulah dengan itik. Maghrib itik balik reban. Kalau kamu tak malu dengan manusia, tak reti nak beratur, tak reti, dia cakap sekali, malulah dengan itik. Itik pandai beratur. Itik pun balik rumah. Itik pun balik rumah. Itik malam pun tak keluar rumah. Kambing pun malam tak keluar rumah.
Kenapa kita pula orang sibuk keluar rumah? Apa ni? Ini yang payah ni. Ada je jawab ni, payah ni. Panas ada duduk surau, aircon 1, 2 tengah cukup lah, sejuk lah. Itu kita ini masa malu. Sebab paling tinggi kita akan malu dengan Allah. Kita malu kalau kita keluar rumah, orang nampak, kita tak datang, kita malu. Maka kita nyuruk kat rumah. Walaupun kita tak pergi semayang kat surau kan, tak semayang kat masjid, kita semayang kat rumah. Kita malu lah kalau takut orang cakap, apa ni jadi? Nama orang Islam. Mana tahu si si Ramasami nampak. Apa itu orang? Nama saja Islam. Masjid tak ada pergi. Kuliah tak ada duduk. Ini macam Islam ke? Kan? Kau cakap itu kita duduk nyuruk kat rumah. Tak apa. Contoh satu lagi, kita malu isap rokok. Jangan tak nak asyik orang tu juga. Rokok pun nak sebut juga. Malu tengok apa orang kita tak, jangan tunjuk orang baik orang kita ni malu dengan Pak Imam main jemaah, maka isaplah rokok nyuruk. Kan acah dia, mat, itulah atas kotak sudah alat tulis mah. Lebih 3,000 bahan kimia, lu bodoh tak hati baca mah. Lu mau Islam lagi ke? Nyuruh belakang rumah orang baru. Abang isap rokok bang pergi keluar kan, tandas orang kampung jauh kan, duduk belakang tandas macam orang gila kan. Nanti kawan kata ada tanda berantu rasa macam tu kan. Orang dulu kalau isap rokok, ya Allah, saya dulu sekolah kita jahat juga macam jangan kan. Duduk asrama tu atas loteng tu hanjat rokok. Lepas isap rokok masuk tandas, usap gigi, tenyek semua ni dengan buat gigi. Nanti kalau warden lalu je, sini Garun, jorok hidung, duduk. Lepas tu bau buat gigi. Selamatlah, kalau berrokok mati aku. Mudah-mudahan alhamdulillah dah lama dah juga berhenti rokok ni. Sebab itu rokok ni orang kata Allah Akbar, bahaya. Saya pesan pada anak-anak, kau jangan terjebak dengan benda isap rokok. Orang boleh berhenti isap dadah, tapi orang tak boleh berhenti isap rokok. Susah. Sedangkan orang perokok ni dilayan sebagai bangsa kelas kedua. Dekat Korea, dekat Singapura, bangsa kelas kedua orang isap rokok. Walaupun kau doktor tapi kau isap rokok, kau second class lah. Baik, itu dia. Kita ulang balik. Mula-mula tadi apa? Elakkan perkara syubhat. Kedua, jaga pandangan. 3, jaga lidah. 4, malu. Yang kelima pula, lemah lembut dan sabar. Di antara sifat yang paling menonjol dan sepatutnya wujud dalam diri seorang Muslim ialah sifat sabar dan lemah lembut. Kerana amal-amal Islam penuh dengan perkara-perkara yang tidak digemari. Anda dengar ya? Amal-amal Islam penuh dengan perkara yang tidak digemari. Demikian juga perjalanan dakwah penuh dengan dilengkungi dengan berbagai kesukaran, penyiksaan, penindasan, tuduhan-tuduhan, penghinaan dan pandangan rendah. Kesemua ini merupakan batu penghalang yang sering dihadapi oleh mereka yang bekerja dalam bidang dakwah, sehinggalah semangat dan himmah mereka pudar dan gerakan mereka akan jadi lemah. Seterusnya mereka akan berpaling terus dari medan dakwah. Di saat menteri kata kita cuba mewujudkan kod pakaian patuh syariah untuk para mugari, adalah seorang yang lemah ni pula kata, fikirkan dulu tentang 13,000 orang yang tak bergaji. Kau ni apa benda ni, perbandingan tak kena. Salah tu. Itu kan syariat. Adakah dengan Islam itu terlaksana tidak ada orang miskin? Nak tanya, adakah dengan Islam itu terlaksana di bumi Malaysia ni orang miskin tak ada? Tetap ada juga. Orang buat maksiat tak ada, tetap ada juga. Tapi itu gunanya Al-Quran. Betul kalau kita tengok siapa kau orang yang pandai lemah-lembut. Tengok kalau kena ulama-ulama dihina, dicaci, ulama-ulama tu relax, ya kan? Sabar je. Kita pula yang geram. Itu yang macam-macam kata-kata sumpah seranah keluar tu. Ya. Macam-macam. Orang-orang alim macam mana? Cakaplah apa benda pun.
cakapan dia dibuat main, macam-macam. Musuh Islam gitulah. Betul lah kata siapa tu yang penceramah tu siapa? Tuan Padang apa? Tuan Padang ni. Dia kata munafik dulu ajak orang jauh daripada Rasulullah. Munafik moden ajak orang jauh daripada ulama. Kita bimbang. Macam-macam orang kutuk-kutuk ulama. Jadi pula sekarang ni berat kan. Sekarang ni pula dah ada kerajaan perpaduan nasional kan. Macam-macam kata, bila nak buat RU? Kita sembuk kata RU. Oi. Engkau 20 bulan satu hafal kau tak buat. Orang baru pegang sebulan pun belum. Macam kau minta. Teruk tuan-tuan. Sabar-sabar je lah. Kalau tak sabar ni memang rasanya tengok Sultan Kelantan pun tak sabar. Terus letak jawatan tu. Sebab apa Sultan Kelantan sebab apa dia tak sabar? Sebab dia tak declare isteri dia. Dia kalau ada isteri tu, isteri akan jadi penguat semangat. Tak apa bang, abang kena kuat, abang kan agung. Itu gunanya ada isteri. Nasihat ni kalau ada isteri pun isteri bukan tukang api, tukang kudang. Tukang api jangan tukang api baik. Oleh yang demikian jelaslah di sini bahawa tugas yang dilakukan oleh seorang dai adalah tugas yang amat sukar. Kita semua ni dai ni kerjanya menyampaikan agama, baik yang muda maupun yang tua. Memang sukar. Sebab itulah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Berpesan-pesan dengan benda kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kalau tak sabar, kita akan kecundang, kita akan lari, kita akan jadi golongan yang futur, golongan yang gugur di jalan dakwah. Itu insya-Allah. Habis buku ni kita cerita buku tu pula. Buku tu lagi sedap. Kita akan jadi manusia macam tu, tak sabar. Macam orang kata kalau seorang ustaz kau cakap je, terus tuan-tuan buat. Senang lah macam tu kan. Cakap je orang buat kan. Senang lah. Tapi realitinya tidak begitu. Zaman Rasulullah cakap bukan semua orang ikut. Sahabat pun tak ikut. Sahabat pun bertikaikan, ya Rasulullah kau kata kita akan buat haji tahun ni. Rasulullah kata aku janjikan kau haji, tapi ada aku kata tahun ni. Diam. Rasulullah kecil hati dengan sahabat-sahabat, masuk kemah. Siapa yang menenangkan Rasulullah? Siti Aisyah. Ya Rasulullah, pergi buat sembelih kurban. Rasulullah buat kurban, baru sahabat-sahabat ikut. Jangan main-main, Rasulullah pun kena. Sebab itu penting kita semak sirah. Jangan sibuk belajar fiqh, fiqh tauhid, sirah tak baca, tak datang lagi kan. Baik. Beliau bertanggungjawab menyampaikan dakwah kepada semua manusia, sekalipun kebiasaan, cara berfikir dan tabiat mereka berbeza antara satu dengan yang lain. Dai menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang jahil dan alim, orang-orang yang berakal dan sensitif, orang-orang dan sensitif, orang-orang yang lembut menurut dan orang-orang yang keras, orang-orang yang tenang dan orang-orang yang mudah tersinggung. Oleh itu dai mestilah berbicara dengan manusia sesuai dengan akal mereka. Inilah yang dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Terulah kamu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana. Bijaksananya bukannya maksud dia kata ad-dinun nasihah. Agama kan itu nasihat. Maka kita kenalah nasihatkan orang. Nasihat ni bukannya lembut hanya manjang. Ada ketikanya kena kasar. Tu kena faham. Kena keras. Kalau lembut saja taklah Rasulullah pegang tu je. Ada masa kena keras, ada masa kena lembut. Kenapa? Kelakor bunyi keras bertahan. Ada masa kena tegas, ada masa kena lebih kurang. Ini dakwah. Ini kena belajar buat dakwah ni. Ada masa kena join, ada masa kena tunjukkan prinsip kita. Ada masa kita boleh join, tak ada masalah. Contohnya kalau orang ajak karaoke, Haji pergi tak kalau ajak pergi karaoke? Pergilah, rugi tak pergi. Orang nyanyi lagu tu, kita nyanyilah. Bila Israel. Tu caranya dakwah. Mampu lepas ni orang tak ajak lagi dah. Orang tak ajak lagi dah. Gila kau kerja jiwa tu. Lagu Simut Putih gitu.
Itu caranya dakwah. Sebab tu dakwah ni macam-macam cara. Main bola sepak boleh tak dakwah? Boleh, tak ada masalah. Saya pernah uruskan bola sepak masa saya mengajar di sekolah agama Kampung Kastam. Nak layankan budak-budak ni kan, buatlah pertandingan. Sekolah agama kan ada pagi ada petang kan. Pertandingan bola sepak antara pelajar petang dengan pelajar pagi. Bersyarat, syaratnya pakaian mesti nutup aurat. Dah tak nutup aurat. Pakai apa? Pakai tracksuit. Kita pula deal dengan mak bapak dia, bawa hari-hari siap makan semua, suka dah dia. Tapi kita kena penat sikit lah. Penat sikit. Kita tunjukkan tu hari Jumaat semua semayang kat masjid Kampung Kastam. Sekolah Kampung Kastam semayang kat masjid Kampung Kastam. Cikgunya antara orang yang paling awal datang. Saya cakap dengan imam masjid, kawasan ni semua untuk budak sekolah agama Kampung Kastam siap buku kedatangan aku bawa. Siapa yang tak ada? Pak. Siapa yang tak ada? Pak. Siapa yang tak ada? Pak. Biar tak ada je petang pergi sekolah tanya, mana kau pergi? Saya semayang kat tempat lain dengan bapa saya, Ustaz. Okey? Apa? Dia nak bohong ni, tu faham kan? Nak perlu bagi. Oh saya, tuan-tuan, saya ada nak murid, dia tunjuk cikgu macam ni. Cikgu perempuan menangis dengan saya. Saya nampak terlampang dia kat situ juga. Apa pang. Itulah budak. Selang beberapa tahun jumpa saya kat bandar. Ustaz ingat saya lagi tak? Ustaz kan lempang saya. Apa lempang kau? Alah yang saya tunjuk tangan tu. Oh. Ya. Baik. Oleh itu dai mestilah berbicara dengan manusia sesuai dengan akal mereka. Beliau mestilah menguasai mereka kesemuanya. Kena cara, kena pandai. Tak pandai cari orang pandai. Buat dengan budak-budak macam mana? Contohnya budak-budak lari. Anak-anak, jangan lari dalam surau. Lari kan berdosa. Orang nak kacau semayang. Budak-budak mana tahu benda tu semua? Cakap cukup. Duduk. Cukup lah. Saya contoh. Duduk. Tak payah banyak-banyak cakap. Tak payah banyak-banyak cakap. Budak buang masa. Ada sekali kat mana, surau mana, dia marah budak tu belah. Saya tengok budak tu kenapa diam dia? Budak bisu, pekak. Kau bebel pun tak guna. Tak dia. Ikut sesuai. Kalau nak berbicara dengan orang tua lemah lembut. Tapi kalau kita tahu orang tua tu bangsa jenis orang kasar, kerja maki orang, maka kita punya cakap pun kena tegas sikit. Bukan maki dia tegas. Engkau tu dah tua. Orang cakap tu dengar, jangan kerja nak menjawab. Suruh belajar agama tak nak. Orang tengah tu dengar, tak ikut tak apa. Itu. Bukannya nak lembut panjang. Melembutnya kita di kitainya. Tak boleh menjawab bisa dia buatnya. Tak bercakap. Dia pula kaki bercakap. Ada orang macam tu. Ini maksudnya da'i kena faham. Kalau budak sekolah pula macam mana? Budak sekolah menengah, tak payah nak ajak-ajak kawan awak. Cukup jaga diri awak. Cukup. Jaga diri awak tu. Tak payah sibuk nak jaga orang. Jaga diri sendiri. Couple jangan. Benda-benda yang tak elok jangan buat. Mesej yang bukan-bukan jangan. Ada handphone WhatsApp, jangan boleh. Kalau boleh jangan simpan nombor tu. Kalau laki-laki lah. Kalau perempuan jangan simpan nombor laki-laki. Ya. Banyak satu kes saya jumpa budak tingkatan 4. Ceritanya nak belajar nak group study. Sudahnya jadi lain. Sudahnya dalam kelas, dalam keadaan berpakaian sekolah menengah. Sudahnya mula guru saja ramai-ramai. Jadi seorang ni balik. Budak perempuan ni budak baik, rajin belajar. Memang rajin guru tadi, rajin balik petang. Budak baik keluar. Kita balik dululah, mak kita datang. Kita gini lagi. Tinggal berdua. Seorang lelaki, seorang perempuan. Saya tak tahulah apa lelaki tu buat sampai terjebak bawah meja. Itu budak sekolah. Cikgu sekolah pun ada. Bini orang dengan laki orang datang sekolah waktu malam, kononnya nak hias kelas. Sudahnya betul-betul boleh hias. Ya, benda ni masuk agama. Sebab itu benda ni semua nak kena jaga.
Syaitan ni jangan main-main. Ha? Aceh. Jangan main-main bab ni. Semua nak kena jaga. Benda yang elakkan fitnah tu tolak tepi. Usahakan tolak tepi. Baik. Kesemua ini memerlukan kepada satu kesabaran yang sungguh kebal. Apatah lagi budak-budak kalau sekolah menengah kan, nanti kawan-kawan kata apa? Macam dah baik sangat. Dia punya tu kan. Lain. Lepas tu kita kata ada lain lebih baik, kita jaga diri kita. Jaga diri kita senang je. Kalau kau nak tak apalah, aku dah hal. Tak payah cakap, kau ni pergi mana ni? Kita tak nak lagu, benda tu maksiat, haram, dosa besar. Jangan. Cakap dia, aku dah hal di rumah. Habis cerita. Orang tak sakit hati dengan awak pun tak teruk nak menjawab. Ya. Jomlah kita pergi, lepas ni kita pergi, lepas tuition ni kita pergi weekend lah. Saja, tak apalah, aku ada kerja lah. Dia kata senang je. Pergi apa? Uptown. Tu saya pergi uptown dengan rumah saya apa? Cendol Kampung Ulu tu ya kan? Ramainya budak sekolah rating. Tengok. Test dia budak sekolah ni kan. Jangan main. Tak dia tanya. Kau dah sekolah mana? Tak dia tanya. Dulu kita kaji kalau malam tahun baru kita pergi Tanjung. Kita turun ramai-ramai dengan pakai kopiah. Bawa pula lampu suluh. Apa lagi? Yang nak jadi ceritanya pelik tu. Kita budak lelaki tu dengan budak perempuan duduk dekat tembok yang ngadap ke sungai tu. Budak perempuan tu ngadap ke taman. Budak lelaki tu ngadap ke sungai. Tangannya begini budak perempuan tu. Kita tengok aje. Kita pada datang, Assalamualaikum. Dia waalaikumsalam. Dia tengok aje apa? Yang datang tu dengan kopiah. Macam mana budak tu lagi kita pun tak perasan Budak perempuan tu terpinga seorang. Hilanglah hidup mati bersama Saya kata kau ni pun dik, janganlah suka-suka bagi. Mak bapak kau jaga zakat kau. Kau bagi ni macam mana? Saya tak tahu. Dia kata ajak keluar. Yang kau keluar tu pasal keluar dengan mak bapak, kata kan. Ya, cakap terang. Banyak budak orang kita ni dia punya rasa tak masuk akal. Macam otak tak pakai. Ikut sedar je. Ya. Baik, tu dia. Benda tu kena cakap. Kadang-kadang orang terima tak terima. Cakap, dik, kau tak sayang mak bapak ke dik? Itu kan. Jangan buat kita pergi balik. Semua dah balik. Ya tuan-tuan. Dekat hutan bandar. Saya buat program kat atas. Dekat bawah tu jadi saya nampak lelaki dengan perempuan turun. Sekejap lagi orang tua dengan anak semua naik Kenapa bang? Ada apa? Tu belakang bawa maksiat tu. Siang-siang buta bawa maksiat. Siapa tengok? Hintai lah. Hintai. Apa hal pula budak perempuan duduk atas budak lelaki? Budak perempuan ni pakai skirt dia tu. Tangan budak lelaki tu ke tempat lain tu. Kita tanya dek. Datang dekat dia tarik budak perempuan tu. Kau ni kenapa ni? Tak bang, saya dengan tunang saya. Kau tunang pun jangan kata tunang. Kalau dah bini kau pun patut-patut lah. Kan kita ni ada hukum, ada etika, ada misi. Kita kan orang Melayu. Kau orang mana? Orang Pekan Nanas. Kau pun orang Pekan Nanas. Jauh nak kau mari. Sekarang kau balik. Dia nak budak perempuan tu nak ikut je. Kau jangan ikut. Biar dia balik. Bawa budak perempuan tu, tahankan taksi. Suruh dia hantar bus stand lah. Tak kenal. Zaman tu handphone tak ada sangat. Sekarang tak boleh. Kena macam tu je lah kita boleh buat. Kita nasihatkan. Sedih kita tengok ada budak kita. Budak-budak Cina tak ada pula aku tengok. Tak ada lah. Saya pergi hutan bandar tu tengok budak-budak Cina tak ada. Yang ada budak Melayu. Pelik. Kak Johor ni kan terkenal dengan sekolah agama kan. Pelik. Baik. Okey. Sebab itu orang nak berdakwah ni kadang-kadang memang kena kesabaran. Itu kita dengan budak-budak memang tak ada masalah lah. Kalau kita dengan orang tua macam mana. Kawan saya jawatan agama pergi ambush rumah orang. Dia jawatan agama ada kuasa. Dia pergi ambush rumah orang. Orang tu laki-laki tu dengan teman wanita dia tu tengah tengok video luca dengan anak dia. Jawatan agama ni pergi serang. Dia punya garang lah. Saya bukan mana? Saya bukan orang Malaysia. Saya orang Singapura. Agaknya agama Islam Singapura dengan agama Islam Malaysia lain apa? Hati-hati.
Orang bercakap. Firman Allah Ta'ala, walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur. Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya yang demikian itu termasuk daripada hal-hal yang diutamakan. Baik, firman Allah Ta'ala lagi, fasfahis safhal jamil, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Firman Allah Ta'ala lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sungguhnya hanya orang-orang yang bersabar sajalah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Firman Allah lagi, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampunimu? Kadang-kadang ulama ni antara ayat, menggunakan ayat-ayat inilah yang kadang-kadang ulama, dua pihak yang bermusuhan punya lama puluhan tahun boleh bersama sebab menggunakan ayat-ayat Quran ni. Dia ada satu ayat, andai kata musuhmu mengulurkan tangan salam perdamaian, maka wajib engkau terima. Andai kata dia ingin menipumu, maka cukuplah Allah sebagai pelindung. Dipesan lagi, habis kalau orang tu nak tipu kita, cukuplah pada Allah, biar orang nampak. Kita mudah-mudahan kadang-kadang orang ni, bila orang dah hulurkan salam perdamaian, kita sambut, maka yang marah siapa? Yang marah sangat apabila orang, kalau kita kat kasar lah, yang marah sangat apabila dua pihak, satu bangsa, satu agama, tapi musuh punya lama, tiba-tiba boleh bersama. Yang marah sangat siapa? Musuh setan dan musuh-musuh agama. Setan lah tu. Itulah setan. Ada tak orang-orang bangsa kita yang jadi setan? Ada juga. Dia pula jadi dia musuh. Kalau boleh dia mengapi-ngapi kan, pantang dia betul. Dulu orang kata, tengok PAS dah sama dengan perompak. Kau kata orang UMNO perompak. Atuk kau tu UMNO tu perompak ke? Kau kata perompak seolah-olah mak bapak kau tu bukan UMNO. Jangan cakap lah perompak ke. Sampai hati kau, bangsa kau terima orang cakap macam tu. Bukankah yang perompak tu dah kau ambil dulu? Sekarang perempuan tu lompat balik. Macam mana? Dia perempuan ni masalah. Kalau dia perempuan, buktikan ada perempuan. Tak bukti pun. Tu orang kata, wah sekarang dah boleh pula dengan semburit. Dia kata, dah kau yang clear kan? Yang kau masuk penjara kata gambar tak jelas, maka terlepaslah dia. So apa masalah kau salahkan orang pula ni? Orang pula salah. Dan kau kata terlepas, dah lah. Kan kalau aku hukum balik, orang kata boleh ada budaya dendam. Tak, kita tak nak macam tu. Nampak musuh, dia akan cari jalan. Dia akan cari jalan macam mana? Dia akan godek. Ni sekarang istana dah keluar. Sultan Selangor dah kata, tidak ada istilah pintu belakang. Sultan Selangor dah cakap. Sekarang dia kata apa pula? Pintu atap, daripada atap pula. Ya, kawan-kawan saya yang perempuan sana, biarkanlah dia basah, dia kata. Biarkanlah puak-puak dia basah. Saya jawab balik, basah tak apa, jangan kancing dah, dia kata. Terpaksa cakap macam itulah. Kadang-kadang macam ini kena cakap macam tu. Nak cakap macam mana? Baik. Firman Allah Ta'ala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandungi keselamatan. Maksudnya apabila ada orang yang sedang cakap orang yang jahil lah, jahil agama, cakap bukan-bukan ni, kita doakan dia. Sebab kalau tengok tabligh kalau berjalan mana, dia jangan jalan seorang. Dia kurang-kurang berjalan 3 orang. Seorang bercakap, 2 orang zikir. 2 orang tu zikir untuk apa? Dia zikir untuk orang yang mendengar. Ada pula yang kata dia zikir untuk kawan dia dan zikir untuk orang mendengar. Sebab kadang-kadang orang kawan dia pula angin. Kadang-kadang orang kan macam itu. Ajak pergi semayang. Ini kampung aku. Kau bukan duduk sini, tahulah aku nak pergi semayang. Aku kan dah lagi tua pada kau. Yang kau sibuk sangat, dah tak pergi, banyak cerita pula kan. Orang tabligh kan dulu kena macam tu. Jadi kadang-kadang kawan dia kata, aku zikir untuk kau zikir untuk orang tu. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia.
Kita kena macam tu. Baik. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, sesungguhnya seseorang itu dapat mencapai darjat orang yang sentiasa berpuasa dan bersolat melalui sifat lemah lembut. Lemah lembut. Tadi sebut sajat bukan sajat itu kan lemah lembut. Itu menjeng nak mampu tu. Lemah lembut bukan begitu. Kita lemah lembut dengan isteri, lemah lembut dengan anak, lemah lembut dengan sahabat, lemah lembut dengan musuh. Tu dia. Tapi jangan tak tegas. Lemah lembut tapi tegas. Yang salah tetap salah. Yang betul kita kena sokong walaupun keluar daripada lidah musuh kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bima yushrifullahu bihi bunyan wa yarfa'u darajat?" Qalu, "Na'am." Ya Rasulullah. Qala, "Tahlamu ala man jahila alaika wa ta'fu ammun zalamak wa tu'ti man harramaka wa tasilu man qata'ak." Maukah kamu aku beritahukan perkara yang dengannya Allah memuliakan binaan dan mengangkat darjat ketinggian? Mereka menjawab, ya, bahkan ya Rasulullah. Maksudnya ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, kamu berlemah lembut terhadap orang yang tidak mengetahui kamu, memaafkan orang yang menzalimi kamu, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu, menghubungkan silaturahim dengan orang-orang yang memutuskan silaturahim dengan kamu. Baik, kita ambil tu. Betul lah. Jadi apa yang ulama buat, pimpinan jemaah Islam buat, menghubungkan silaturahim. Tapi kenapa dengan puak satu lagi tak boleh? Kenapa sepuak satu lagi tak boleh? Payah. Contohnya kita kata terang lah, kenapa dengan puak amanah tak boleh? Susah. Tuan-tuan, nak ceritakan orang-orang amanah ni, dia bersama-sama dalam satu jemaah dengan kita dulu, makan semua, tidur sebentar, hebat-hebat orang ni. Tetapi dia keluar, bila mana dia keluar, dia bawa segala aib jemaah tu, dia cerita dengan orang. Sebab itu pimpinan susah nak terima dengan dia. Berbeza dengan musuh. Musuh kalau bertaubat, musuh kalau balik dengan kita boleh terima lapang dada. Tapi kalau dengan pengkhianat ni, dia kalau kita terima pun kena ada hati-hati. Sebab itu cakap dengan tuan-tuan, bukan saya cakap, cari kitab golongan yang gugur di jalan dakwah. Dalam tu diterangkan ciri-ciri orang yang dah lah mula-mula sama dengan jemaah, lepas tu keluar jemaah, cari jalan merosakkan jemaah, buruk-burukkan jemaah. Semua dalam tu golongan. Bukan saya cakap, inilah pengarang buku ni, Dr. Fatih akan cakap. Lepas tu kadang saya pelik, orang-orang ni antara orang-orang lama-lama, takkan kau tak baca kitab ni? Kitab ni je cukup kau nak baca. Hujung ni tuan-tuan, Allah Akbar, sebiji-sebiji. Kita nak cakap lah, nanti kita buat satu-satu, kita pergi. Jadi itu antara ciri-ciri orang yang Muslim di sudut akhlak. Kita ulang balik sekali lagi. Pertama, meninggalkan perkara syubhat. Kedua, menjaga pandangan. Ketiga, menjaga lidah. Keempat, malu. Kelima, berlemah lembut. Kau jam? Habis satu balik lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis Nabi satu lagi lah, Ahlul fadli qal iza jama'a Allahul khalaiqa nada munadiyan aina ahlul fadli qal fayaqumu nasu wa hum yasiru fayantaliquna sira'an ilal jannah wa ma fadlukum fayaqulun kunna idza zulimna sabarna wa idza usi'a ilaina halimna fayuqalu lahum udkhulul jannah fa ni'ma ajrul amilin. Apabila makhluk dihimpunkan pada hari kiamat, seorang tukang seru pun menyerukan, di manakah orang-orang yang mempunyai keistimewaan?
Rasulullah SAW pun bersabda lagi, maka bangunlah sekumpulan manusia dan bilangan mereka amat sedikit. Mereka pun segera menuju bergerak ke syurga. Para malaikat lantas menemui mereka dan berkata, apakah keistimewaanmu? Mereka menjawab, di masa yang lampau, yakni di dunia, apabila kami dizalimi, kami bersabar. Apabila diperlakukan suatu kejahatan kepada kami, kami bersifat lemah lembut. Lantas dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga, maka nikmatlah ganjaran bagi mereka yang beramal. Tu dia. Tak? Kalau tak, cubalah amalkan dalam diri kita. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik datang dari kelemahan dan kejayaan diri saya sendiri. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.